Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Sahibul fadilah, tuan pengacara majlis yang dihormati, kasihi tetamu ahli panel forum Hijratul Rasul 2014 kita pada malam ini yang tidak asing lagi dalam arena akademik dan juga politik tanah air, Al-Fadil Sahibul Fadilah Datuk Nik Zawawi yang merupakan setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Pusat, dan dihormati kasihi manusia yang syarat dengan ilmu agama dan ilmu dunia, kerana Sahibul Fadilah yang berhormat Ustaz Hilmi bin Datuk Harun khususnya susah tenaga pengajar di Madrasah Darul Ansar, anak-anak didik Darul Ansar, muslimin muslimat, penyumbang yang tidak putus-putus ke madrasah kita ini, seterusnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh berkat ini, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama duduk dalam majlis yang penuh barakah, iaitu majlis yang ingin membicarakan tentang batang tubuh sirah manusia yang paling sempurna yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirah manusia yang menukar wajah dan corak dunia kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak pernah bertemu mata, walaupun tak pernah bertemu di alam mimpi, inilah manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala pada makhluk langit dan makhluk bumi, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ini tuan-tuan, kita insya-Allah akan berforum sebanyak 2 pusingan insya-Allah, dan sekiranya ada masa kita beri peluang kepada muslim-muslimat untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel. Ambillah peluang yang terbuka luah ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh mengambil ilmu dan iktibar yang banyak daripada 2 panelis kita pada malam ini. Okey, saya yang pertama sekali nak ajukan soalan kepada Sahibul Fadilah yang berhormat Ustaz Hilmi. Bila disebut Hijratul Rasul, sinonim dia memang kita akan melihat tasawur kita dia perpindahan daripada Mekah ke Madinah. Kita minta supaya Fadil yang berhormat terangkan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hijrah, dan kenapakah di sana adanya hadis la hijrata ba'dal fath illa jihadun wa niyatun. Silakan yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati moderator Fadil Ustaz Kamal Zaman Abdullah, yang dihormati dan disegani Fadil Datuk Ustaz Nik Zawawi, seterusnya kepada seluruh yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
muslimin muslimat, pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saban tahun dan setiap kali kita membincangkan topik hijrah, kita semua akan dibentangkan dengan isi dan tajuk berkenaan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan menjadi rasul akhirnya berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah adalah perkataan Arab. Kalau dalam bahasa Melayu juga pindahlah, berpindah, berpindah daripada Mekah ke Madinah. Sebagaimana kita tengok di dalam kitab-kitab sejarah Islam, selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ataupun berdakwah secara al-jahriyah, secara terang-terangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diuji, telah dicuba dengan berbagai-bagai cubaan. Kalau zaman awal Nabi berdakwah dalam keadaan tidak terang-terang, pada senyap-senyap, bersembunyi. Selepas daripada fatrah berdakwah secara diam-diam ataupun senyap-senyap ini, maka akhirnya Nabi diperintahkan supaya berdakwah secara terang-terang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita tengok turutan sejarah selepas daripada peristiwa ataupun selepas daripada Nabi berdakwah secara terang-terangan al-jahriyah ini. Kalau tak silap saya, pada tahun kelima kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, telah mengarahkan para sahabat berhijrah pada peringkat pertamanya selepas, kalau tak salah ingat, peringkat pertamanya lah pada tahun 5 Hijrah, 5 Al-Ba'thah. Selepas daripada 5 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul dan berdakwah secara terang-terangan, diuji dengan berbagai-bagai ujian dan cubaan, sehinggalah diseksa dengan berbagai-bagai siksaan. Yang akhirnya Nabi mengambil keputusan supaya sahabat-sahabat diarahkan berhijrah. Yang pertama sekali ke Habsyah, berhijrah ke Habsyah. Selepas daripada berhijrahnya ke Habsyah, Nabi SAW juga berdoa supaya orang-orang lebih biarlah masuk Islam, biar orang senang dengan Islam. Di antara yang doa oleh Nabi ialah, di antara yang mustajab ialah Umar bin Al-Khattab, yang menjadi hulu balang pertama Islam pada ketika itu. Dan seterusnya, apa yang menyedihkan lagi, ketika mana berlakunya bertolak daripada penghijrah, sebelum daripada penghijrahan Nabi SAW ini, kita lihat bagaimana perjalanan dakwah Nabi. Apabila Nabi dah, orang tahu dia sibuk Islam, rumah Arqam dan Arqam bin Ibn Abi Arqam ini telah melempah keluar. Nak cakap dalam rumah tak boleh, macam ni lah. Ni kalau cakap luar daripada kawasan kena minta permit. Tapi kalau dalam surga, dalam masjid tak payah minta permit. Zaman Nabi dulu begitu dah. Permit payah untuk duit dah. Untuk apa nama, untuk Nabi SAW. Jadi akhirnya Nabi
telah diserang habis-habisan. Diserang habis-habisan sehinggalah berbagai-bagai perkara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi, kepada tubuh badan Nabi sendiri dan juga para sahabat dan sahabiah yang lain. Diuji semata-mata kerana mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan semata-mata nak ikut apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak cukup dengan berhijrah ke Habasyah. Pada kali pertama Nabi SAW mengarahkan para sahabat pergi ke Habasyah, dan kali kedua pergi ke Habasyah, dan akhirnya Nabi SAW menghadapi tahun kesedihan, tahun kedukacita dengan matinya Sayyidatuna Khadijah, dengan wafatnya Sayyidatuna Khadijah dan matinya Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW. Baik, daripada perkara ini berlaku ketika mana kematian dua orang yang senantiasa mempertahankan kerja dakwah Nabi SAW ini, tiba-tiba Nabi hilang tempat bergantung. Tak ada orang Nabi nak garah, tak ada. Tak ada supporter. Ataupun kata-kata tak ada backup. Tak ada orang nak tolong belakang. Jadi dalam keadaan ini Nabi amat bersedih. Lalu Nabi telah diantaranya juga rasa dah nak pergi dari Mekah. Nabi berhijrah ke Taif. Nabi bawa Islam ke Taif. Nabi bawa Islam ke Taif sehinggalah Taif juga tidak sesuai kepada Nabi SAW. Sebagaimana cerita yang kita tahu bila Nabi sampai ke Taif. Nabi sampai ke Taif dalam keadaan Nabi bukan nak ajak orang gocor perang tak, tapi sekadar nak ceritakan Islam kepada mereka. Tiba-tiba Nabi telah dibaling batu di belakang, apa kita tadi, di belakang batu sehinggalah berdarah. Nabi ada kata riwayat darah mengalir sampai ke kaki. Riwayatnya banyaknya. Lemparan batu-batu yang dilemparkan kepada Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita melihat suasana ini, Nabi SAW telah menghadapi dan mengharungi berbagai ujian. Yang mana kita tengok daripada sini, apa yang sebenarnya Nabi nak ajar? Apa yang sebenarnya kita dapat memahami daripada perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau setakat Nabi nak sembahyang, Nabi boleh sembahyang di Mekah. Sebab apa dia lari ke Habasyah? Sebab apa yang bawa diri ke Taif? Yang akhirnya Nabi SAW telah dirancang untuk dibunuh oleh orang-orang Quraisy sendiri semata-mata kerana bawa syariat yang diarahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga diarah bunuh. Dan ketika itulah Rasulullah SAW telah diarah untuk berhijrah dan berpindah ke Madinah bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, balik kepada poin yang saya sebutkan tadi, kenapa yang Rasulullah lebih sangat apa benda yang Nabi nak buat sangat, sehinggalah menyebabkan Nabi berhijrah, berpindah daripada Mekah ke tempat-tempat lain. Tidak lain dan tidak bukan kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala merintahkan Nabi SAW supaya
berdakwah menyampaikan Islam itu kepada seluruh manusia, meninggalkan syirik kepada Allah, meninggalkan syirik kepada Allah dan meninggalkan penyekutuan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua itu dan perlu disampaikan kepada seluruh manusia. Dan yang menyebabkan manusia yang tidak suka kepada ajaran ini akan merasa tergugah, kedudukan mereka tergugah, pangkat mereka tergugah dengan kesan daripada kesan daripada dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok satu sudut yang boleh jadi kenapa yang boleh kita kaitkan perkara ini dengan dengan orang-orang kafir marah sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada satu ketika di antaranya Abu Sufyan dan di antara juga Abu Jahal, mereka ni senyap-senyap. Ada seorang lagi orang kafir, saya tak ingat nama. Tapi yang penting 3 orang pembesar Quraisy. Di antara Abu Jahal, Abu Sufyan dan seorang lagi yang pergi senyap-senyap ngendak rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendak dengan panggung. Ngendak dia. Akhirnya dekat lagi akhir belaga pada 3 orang. Belaga pada 3 orang ni mau ada mari. Dah, ke siapa mari? Jadi malam pertama, esok jangan mari lah jadi. Malu kau orang kita mari ngendak ni tadi. Kita duduk larang orang dengar, kita dengar. Timbul malam kedua berlaku perkara yang sama. Masing-masing 3 orang ni ngendak juga. Belaga kepala pula baru sedar. Malam esok jangan mari. Sehinggalah 3 malam berturut-turut. 3 malam berturut-turut kita jadi sampai setakat ni lah. Lepas tu masing-masing bincang, guana mau dengar Muhammad baca ni benda tu. Muhammad baca ni betul. Muhammad baca ni betul. Lepas tu guana kita. Kita tak boleh biar, tak boleh lock. Tak boleh lock dia sebab kalau kita lock dia jadi terpengaruh, dia akan dapat pengaruh dan dia memperolehi pangkat, dia memperolehi kuasa. Kita lagi yang tendang tak perlu. Jadi kita kena sekat ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Dan bermula daripada situlah mereka membuat tentangan sehebat-hebat kepada ajaran dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah menyebabkan berlakunya percubaan untuk membunuh Nabi, bahkan penyiksaan yang berbagai-bagai yang dilakukan kepada tubuh badan Nabi dan juga kepada tubuh badan pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu dan ketika itu, yang akhirnya menjadikan perintah kewajiban berhijrah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana perkara ini telah menjadi suatu penilaian sejarah yang sangat berguna kepada kita apabila kita fokuskan kefahaman kita bahawa kalau Nabi nak sembahyang Islam itu hanya berkisar berkenaan sembahyang, puasa, zakat, haji, maka sudah tentu Nabi tidak akan lari daripada Mekah. Tetapi Islam lebih daripada itu, yang menyebabkan Nabi berusaha sedaya upaya membawa Islam keluar daripada Mekah, kerana tanah Mekah tidak lagi subur untuk pembangunan ataupun untuk perkembangan Islam pada ketika itu. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Yang Berhormat di atas penerangan seperti tadi. Kita lupa
hakikat hijrah yang berlaku zaman Nabi, yang mana hijrah ini hasil daripada perintah Allah Ta'ala. Jadi kita balik kepada Fadil Datuk Ustaz Zawawi. Kalau macam itulah Ustaz, keadaan hijrah zaman Nabi, boleh tak Ustaz terangkan sikit kisah-kisah yang boleh kita ambil pengajaran daripada watak-watak yang berlaku dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Ustaz Kamaruzzaman Abdullah, moderator forum perdana merangkap pengurusi kepada Madrasah Al-Ansar, Fadil yang berhormat sahabat saya Ustaz Haji Helmi bin Datuk Haji Harun Tayyib, seluruh kaki tangan Madrasah Al-Ansar, sekalian para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita diizinkan oleh Allah untuk membicarakan satu topik yang sangat besar di dalam agama Islam, iaitulah hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan tokoh-tokoh sahabat menuju ke bumi Madinatul Munawwarah. Kalau kita nak bicarakan bagaimana tokoh yang utama yang membawa Islam di zaman awal kebangkitan Islam yang dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita dapat merumuskan bahawa betapa generasi Rasulullah bersama-sama dengan sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka sanggup untuk melakukan apa saja demi untuk Islam dan demi untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut melalui satu ayat yang sangat menarik, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Maksudnya, bagi golongan fakir miskin, fuqara, yang keluar daripada rumah mereka dan harta benda mereka semata-mata untuk mencari kelebihan yang ada di sisi Allah
dan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolong Allah, menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang-orang yang sebenar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil tokoh-tokoh yang utama yang menyempurnakan ibadat hijrah ataupun kewajipan hijrah yang ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan Islam ini. Yang pertama, sebagaimana yang Allah sebut, lil fuqara. Semua yang berhijrah daripada Makkah pergi ke Madinah Al-Munawwarah, mereka menjadi fakir miskin. Mereka meninggalkan harta benda, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah tangga. Allah menyifat di dalam Al-Quranul Karim, lil fuqara'il muhajirin. Maknanya semua tokoh-tokoh yang ikut arahan Rasulullah berhijrah daripada Makkah pergi ke Madinah Al-Munawwarah bukan calang-calang manusia, bukan calang-calang iman yang mereka miliki. Mereka mempunyai kesempurnaan iman yang sangat-sangat. Para hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, perjalanan yang sangat bercanggah dengan akal manusia. Sebab itu Allah jadikan pergerakan ke Madinatul Munawwarah berlaku selepas daripada Rasulullah berhijrah ke Taif. Mengapa Allah buat begitu? Allah nak menguji iman orang yang beriman kepada Allah. Bumi Taif adalah bumi yang sangat baik berbanding dengan Madinatul Munawwarah, berbanding dengan Yasrib. Sama itu Madinatul Munawwarah dipanggil Taibah, kawasan pengkalan kepada lanun-lanun, kawasan yang diduduki oleh ahli-ahli agama yang disebut oleh Imam Ibn Hisham, anutan yang dianut di Madinah Al-Munawwarah lebih daripada 40 agama. Yang kita boleh bayang betapa celagunya masyarakat apabila agama terlalu banyak diamalkan. Kabilah yang ada di Madinatul Munawwarah lebih daripada 100 kabilah, berbanding dengan Taif yang hanya ada 3 agama, hanya ada beberapa kabilah sahaja yang hidup di Taif. Kalau di Taif ada sedikit peluang untuk Islam, Madinah Al-Munawwarah langsung tidak ada peluang di sudut percakapan akal manusia. Sebab itulah Abu Sufyan apabila dia dengar Rasulullah pergi ke Madinah Al-Munawwarah, Abu Sufyan yang duduk di Mekah, dia bertepuk tangan. Dia mengatakan biarkan Muhammad pergi ke Madinah, dia akan berhadapan dengan salah satu daripada 2 keadaan. Pertama, penduduk di Madinah akan bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang pastinya penduduk Madinah tidak akan menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah dan mereka akan menghalau Muhammad keluar daripada Madinah dan Muhammad tidak akan mendapat sebarang tempat di semenanjung tanah Arab. Ini bacaan politik daripada ahli politik yang sangat hebat di Makkah, iaitulah Abu Sufyan sebelum daripada dia memeluk Islam. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Rasulullah pergi ke Madinah. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak pernah menyanggahi Rasulullah. Mereka tidak pernah mendahului Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu mengatasi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada sahabat bila dia bercakap suara dia lebih tinggi dianggap ganjil.
Dianggap ganjil. Ini dia kedudukan sahabat di zaman baginda. Bila Rasulullah memerintah kepada mereka supaya menuju ke Madinatul Munawwarah, mereka tak pernah membantah, mereka tidak pernah menyangga, bahkan mereka taat, mereka berpegang dengan prinsip kalau mereka mati di jalan Allah lebih baik daripada mereka hidup tetapi derhaka kepada Allah, derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bergerak. Yang disebut di dalam kitab-kitab sejarah, di sana ada beberapa tokoh yang perlu kita kena pelajari. Yang pertama, tokoh seorang yang sangat samsing. Samsing di zaman jahiliyah, samsing di zaman Islam. Dalam Islam kena ada samsing, tapi ikut cara Islam. Kena ada gedebel. Kena ada. Sebab dalam Islam ini, la tatamannaw liqa'al adu fa idza laqaytumuhum fathbutu. Jangan kamu mencari musuh, tapi kalau musuh mencari kamu, jangan kamu berganda. Ini dia Islam. Islam ada meja rundingan, Islam ada medan peperangan, Islam ada sabar, Islam ada mati syahid. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan bengisnya, apabila Rasulullah mengisytiharkan hijrah, para sahabat mengetahui. Sayyidina Umar dia mengiklankan hijrah dia di Kaabah. Selepas daripada dia tawaf, dia bangun, dia menegaskan kepada penduduk di Mekah, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, barang siapa yang mahu hartanya menjadi pusaka, barang siapa yang mahu anaknya menjadi yatim, barang siapa yang mahu isterinya menjadi janda, tunggu aku di tengah padang pasir, aku nak berhijrah. Tidak ada siapa yang berani berhadapan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kerana Sayyidina Umar dikenali di Makkah Al-Mukarramah seorang yang sangat bengis, seorang yang tidak kenal arti takut kepada manusia. Di sana ada manusia sebagaimana Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang disebut oleh Rasulullah rajulun buka. Bila dia baca Quran, dia berzikir, dia menangis. Dia menangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengisytiharkan peperangan kepada orang murtad, dalam keadaan sahabat-sahabat lain tidak berani mengisytiharkan peperangan. Ada zaman, tapi Sayyidina Abi Bakar seorang yang sangat rapat dengan Rasulullah. Sayyidina Abi Bakar menemani Rasulullah di dalam perjalanan hijrah yang terdedah dengan pembunuhan. Sebab itulah Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, apabila dia mendapat satu tawaran yang sangat lumayan, sesiapa yang dapat menangkap Muhammad hidup ataupun mati, dia akan jadi orang yang paling kaya di Mekah Al-Mukarramah. Dia tamak. Bila ada orang bagi tahu kepada Suraqah, di tengah-tengah padang pasir ada dua orang yang berjalan, ditemani oleh seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Tiga orang. Lalu Suraqah mengatakan, jangan kamu bagi tahu kepada orang lain. Lalu dia pecut kuda dia, bertemu dengan Nabi SAW di tengah-tengah perjalanan. Allah Subhanahu wa taala bagi pertolongan kepada Rasulullah. Bila Suraqah dia pecut kuda dia dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba ditarik kaki kuda dia oleh malaikat, sebagaimana yang disebut dalam riwayat, masuk dalam pasir gembur, jatuh.
Tapi Suraqah dia sangat tamak dengan harta. Dia bangun. Kalau ikut ilmu pendekar, saya ada berakhir sikit. Ikut ilmu pendekar, kalau kita turun daripada rumah, kalau kita jatuh jangan pergi. Kena tengok hari lain, kena tengok masa lain. Kalau kita pergi, nasib tidak menyebelahi kita. Ilmu pendekar daripada mana-mana pendekar. Tapi oleh kerana dia sangat tamak dengan harta, bila dia jatuh dia bangun. Pergi lagi, jatuh lagi, 3 kali jatuh, dia bangun. Dia berjaya menghunuskan pedang dia di leher Nabi SAW. Dia bertanya, wahai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan kamu? Rasulullah dengan yakin tidak menampakkan baginda ini gementar. Sayyidina Abu Bakar pun tidak menampakkan dia gementar. Rasulullah mengatakan, Allahu sayansuruni Rabbi wa Rabbuk Rabbus samawati wal ardh. Allah Tuhanku yang akan menyelamatkan aku. Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan yang mencipta langit, Tuhan yang mencipta bumi. Bila dia dengar ungkapan daripada Rasulullah ini, pedang dia terjatuh. Dalam sirah disebut Rasulullah ambil pedang dia. Rasulullah tanya dia, siapa yang akan tolong kamu wahai Suraqah? Dia tak dapat nak jawab. Rasulullah minta dia balik ke Mekah. Rasulullah mengatakan, akan aku hadiahkan kepada kamu gelar Maharaja Parsi. Gelar Maharaja Parsi. Madinah tak sampai lagi. Tapi Nabi SAW sangat yakin Islam ini akan bertapak di atas muka bumi. Madinah tak sampai lagi. Pengikut baginda Rasulullah sangat sedikit. Tidak ada sebarang ayat yang menyatakan bahawa kamu sampai di Madinah ni, kamu menang ke, kamu boleh buat negara Islam ke. Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada pun, Rasulullah ingat waktu dia Isra dan Mi'raj. Bila Rasulullah sembahyang, malaikat tanya, aina sallaita ya Muhammad? Kamu sembahyang di mana? Rasulullah kata, wallahi ma adri, aku tak tahu. Malaikat sebut, sallaita fi Taibah wa ilaiha al-muhajarah. Kamu sembahyang di bumi Taibah, bumi Yasrib, bumi Madinah. 3 nama yang sama. Sini saya tak tahu nama apa kampung sama. Kalau di Kuala Lumpur ada Kampung Jawa, Kampung Bogeh dengan Kampung Seri Kemunting. Yang baru ni buah Seri Kemunting. Dulu orang sebut Kampung Jawa. Lepas tu ada orang sebut Kampung Bogeh. Dia tukar nama jadi Seri Kemunting. Hak tula Taibah, Yasrib, Madinah Al-Munawwarah. Nabi kita hijrah. Sayyidina Abi Bakar, tokoh yang tidak asing, menemani Rasulullah yang terdedah dengan suasana bahaya yang sangat-sangat. Tapi dia harap kepada Allah Subhanahu wa taala, bila waktu di dalam gua, orang musyrikin ini dia dapat ikut tapak kaki Rasulullah sampai di hadapan gua. Ini kehebatan lanun pengganas yang duduk di negara Arab, di bumi padang pasir. Pengganas di bumi padang pasir lanun ini. Hadirin hadirat sekalian, dalam riwayat disebut Sayyidina Hamzah, dia tengok tapak kaki orang berjalan, dia tahu bawa duit banyak mana. Bawa duit banyak mana. Kalau dia kata ini ada 2,000 dinar, bila dia kejar, confirm ada 2,000 dinar. Tak kena silap. Ini Sayyidina Hamzah. Sebab tapak kaki orang ada duit ni dia lain dengan tapak kaki orang tak ada duit. Sini mungkin
sumber keuangan kita mungkin kelapa sawit kita. Sekarang ni kelapa sawit kalau buku baca, jawab dia tak klik modal. Getah begitu juga saya dengar berapa sen, RM1 sekilo. Getah murah. Kita jalan macam mana? Baik, rasa cakap banyak. Tapi kalau harga getah RM10 sekilo, kelapa sawit 1,500 satu tak, siap dia berjalan jantan. Lakoh dia ni jadi luah. Tapi kalau tak ada PT, lakoh dia speed. Sayyidina Hamzah boleh kena. Orang ni ada duit, kena ada duit. Saya tadi mula-mula sama perhati juga. Tengok orang masuk ni hebat-hebat belakang. Kata PT banyak. Kalau kutip gemul pada ni, tak boleh RM10,000. Malu malah ni. Nampak tapak kaki luah belakang. Orang boleh tengok tapak kaki Rasulullah. Tengok 2-3 jangkau. Dia mengatakan Muhammad tak keluar daripada kawasan Mekah. Dia boleh baca. Dan dia ikut tapak kaki. Walaupun kita sebut, kita baca dalam sejarah hujan turun. Dan ada binatang yang menutup tapak kaki Rasulullah. Kesan tapak kaki ini turun hujan. Tak nampak. Dia boleh kesan. Pergi sampai depan gua. Sampai dia sebut mengikut ilmu padang pasir, Muhammad ada dalam gua dia. Tapi ada sahabat dia kata, betul lah kita cari Muhammad, ada ke tak ada dalam gua ni, nombor 2, nombor 3. Dalam gua dia ada binatang-binatang bisa. Kalau kita masuk dalam gua ni, bukan Muhammad mati, kita mati je. Maka takut belakang. Sayyidina Abu Bakar dengar bercakap. Sayyidina Abu Bakar sebut, ya Rasulullah, in khafaduhum la ra'ayna. Kalau dia tunduk kepada dia, nampak kita wahai Rasulullah. Rasulullah sebut, ya Abu Bakar, la tadhunnu anna nasnain walakinna Allah ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kamu anggap kita berdua dalam gua ini. Allah ada ketiga bersama dengan kita. Sayyidina Abu Bakar yakin dia boleh menentukan kemenangan. Kejayaan seseorang duduk pada keyakinan. Kalau kita tak yakin dalam apa jua kerja kita, kita tak akan berjaya. Kalau kita yakin, insya-Allah kita akan berjaya. Di sana ada tokoh muslimah, Asma binti Abi Bakar. Asma ini dia sangat mengandung. Sangat mengandung. Rasulullah pilih Asma untuk menghantar makanan-makanan waktu baginda Rasulullah berada di dalam Gua Sur. Para hadirin sekalian, apa banyak kali pergi ke Mekah? Dalam sejarah apa pergi apa naik sekali je Gua Sur. Sebab apa? Tinggi doa lalu. Lembek kita turun. Naik sampai atas kita turun balik lembek. Sekali apa naik? Asma binti Abi Bakar naik 2 kali sehari, dia sarak dengan lu. Mengapa Asma menjadi gagah? Dia jadi gagah kerana agama, kerana Islam. Dia sanggup mengorbankan apa saja untuk Islam. Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain yang kalau kita lihat di dalam peristiwa hijrah ini, mereka mencerminkan satu model yang menjadi pengajaran kepada umat Muhammad sehingga kepada hari kiamat. Bukan satu benda biasa. Hijrah satu pengorbanan yang sangat besar. Orang korban harta benda, korban tempat tinggal, korban keluarga, korban segala-galanya. Hijrah kerana Allah dan Rasul. Sebab itu para ahli ulama hadis, apabila mereka menyusun hadis di dalam kitab, mereka tak pernah berpakat. Tak pernah berpakat. Tapi bila kita buka Sahih Bukhari, hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Wa fi riwayatin wa innamal a'malu binniyat.
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis menceritakan niat dengan menceritakan hijrah. Menjadi hadis pertama tanpa mereka berpakat. Buka Muslim hadis ni juga, Abu Daud hadis ni juga, Nasa'i hadis ni, Ibnu Majah hadis ni. Siapa saja kita buka hadis ni, termasuk hadis 40 matan arba'in. Buka innamal a'malu binniyat. Sebab apa? Yang pertama hadis dijaga oleh Allah. Yang kedua sepakat para alim ulama menganggapkan isu niat dan juga hijrah adalah isu yang paling besar dalam Islam. Isu yang membezakan dua zaman, zaman Makkah Islam kalah dengan zaman Madinah Islam menang. Yang memisahkan dua zaman adalah hijrah. Makkah Al-Mukarramah walaupun 13 tahun kesal dia tidak sah. Madinah Al-Munawwarah 8 tahun je. 8 tahun. 2 tahun ba'dal Fathi Makkah. 8 tahun duduk di Madinah. 8 tahun jauh lebih baik daripada 13 tahun di Mekah. Kurang lebih. Allah jadikan lepas daripada Fathu Makkah ada 2 tahun. 2 tahun Fathu Makkah lebih baik daripada 13 tahun. Waktu Rasul yang sama, Quran yang sama, bumi Mekah yang sama. Tapi isunya Islam menang. Bila Islam menang, Islam memerintah, Islam ada negara, dakwah Islamiah memberi kesan kepada manusia. 2 tahun di Mekah lepas daripada buka Mekah lebih baik daripada 13 tahun. 8 tahun di Madinah Al-Munawwarah lebih baik daripada 13 tahun. Yang memisahkan zaman ini hijrah. Memisahkan 2 ayat. Ayat Madaniyah dengan ayat Makkiyah, hijrah. Walaupun ada ulama yang meletakkan turun Madinah, turun Mekah, tak apa. Menandakan kepada kita bahawa hijrah ini satu perkara yang sangat besar, yang perlu kita ambil tauladan, yang perlu kita pelajari, perlu kita kena tokoh-tokoh yang berwibawa, kemudian kita kena bandingkan dengan diri kita. Muslimah dia punya pengorbanan di Asma binti Abi Bakar besar, yang kita tak boleh banding dengan kita. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain yang berhijrah. Mus'ab bin Umair yang dihantar oleh Rasulullah lebih dulu menjadi da'i di Madinah Al-Munawwarah. Semuanya adalah peranan yang sangat besar yang dimainkan oleh mereka sehingga Islam ini sampai tempat kita. Kalau mereka ni buat Islam berjuang ini macam kita, tak sampai Islam hari sini. Tapi dia sanggup berkorban apa saja, termasuk penglibatan mereka dalam kefarduan hijrah Nabi SAW yang membentuk satu sejarah yang sangat besar di dalam agama Islam yang perlu kita pelajari dari masa ke semasa, insya-Allah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itulah pusingan yang pertama pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, kupasan tokoh yang terlibat pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya mereka yang merintis jalan, yang memberi peluang kepada kita untuk merasai nikmat, betapa nikmat dia berada di atas agama Allah Ta'ala ini. Yang berhormat Ustaz Hilmi, kalau macam itulah keadaan hijrah Nabi SAW. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi buat 3 agenda besar, seperti mana yang disebut oleh Datuk Ustaz Nazawi tadi. Bagaimana orang Mekah yang begitu sifat dia, Nabi sampai di Madinah, Nabi buat 3 asas utama duduk di Madinah. Macam mana watak yang dulunya lanung
yang jahat ni boleh diubah oleh Allah Ta'ala kerana kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tengok di Mekah orang tolak tubuh Nabi. Ada orang yang terima apa hak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara asas utama yang Nabi buatnya ialah membina masjid. Boleh tak tuan OIP terang kepada kita pentingnya masjid dalam kehidupan orang Islam ini, sampai mereka menjadi agenda utama Nabi bila sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang membangkitkan soal ataupun persoalan tentang pembinaan masjid. Pembinaan masjid yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejauh mana kepentingan institusi masjid yang telah dimainkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Ustaz Datuk bin Zawawi sebut kepada kita berkenaan dengan tokoh-tokoh yang memberikan image, memberikan kepada kita suatu pengajaran yang begitu banyak kita dapat ambil daripada pengorbanan yang telah dibuat oleh mereka. Al-Fadhil Moderator juga sebut bagaimanakah kesan yang berlaku kepada masyarakat Mekah, masyarakat Madinah yang mempunyai kepelbagaian pemikiran yang lebih majmuk daripada Malaysia. Kita boleh kata lebih majmuk daripada Malaysia. Malaysia orang kata Cina, ada India, mereka sudah rasa teruk. Tetapi masyarakat yang ada di Madinah pada ketika itu lebih dahsyat. Yang menyebabkan kalau kita tengok dan kita perhatikan daripada ucapan panelis kita tadi, menunjukkan di sana orang Mekah, orang Islam mati, membuka ruang kepada mereka supaya Islam ini lebih mati cepat. Tetapi apa yang berlaku kalau kita tengok kitab-kitab dan buku-buku sejarah Islam yang menyebut sebelum daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, di Madinah itu, bagaimana Nabi telah menghantar seorang duta Islam yang pertama, iaitu Mus'ab bin Umair. Yang mana Mus'ab bin Umair yang telah dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah memainkan peranan yang begitu baik. Kalau kita tengok bagaimana ditanya kepada Mus'ab bin Umair apabila Nabi sampai di Madinah, sahabat-sahabat lain sampai di Madinah, tengok orang Madinah terkejut. Bagaimana mereka boleh menyambut kedatangan dan ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu meriah, dalam keadaan sebelum daripada itu yang kita tahu masyarakat Madinah sangat teruk terkena dengan hebatnya mereka dari sudut Aus dan Khazraj dan seumpama yang lain lagi. Jadi kita tengok bagaimana yang disebut apabila ditanya oleh para sahabat kepada Mus'ab, macam mana kamu buat Islam ini dapat berkembang begitu baik di Madinah? Mus'ab kata, tidak ada sebuah rumah pun di Madinah ini aku tak ketuk pintu nak cerita Islam. Ketuk pintu cerita Islam, ketuk pintu cerita Islam, ketuk pintu cerita Islam. Yang akhirnya masyarakat Madinah
yang dikenali dengan jahatnya, teruknya mereka itu, akhirnya menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan itu Nabi diarah dan diperintahkan oleh Allah supaya berhijrah daripada Mekah ke Madinah dalam suasana dan keadaan yang telah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nabi diarahkan untuk melakukan suatu perkara yang disebut di dalam buku-buku sejarah Islam yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana bangsa, oleh mana-mana ketua ataupun pemimpin, iaitu membina masjid, membina tempat ibadah. Dan sebagaimana yang kita lihat, sebenarnya masjid yang diasaskan oleh Nabi SAW ialah merupakan suatu tempat, suatu markas, suatu pusat pentadbiran Islam. Bagaimana Islam itu boleh berkembang, bagaimana seluruh gerak-geri orang-orang Islam dapat diatur melalui institusi masjid. Tetapi sekarang kita tengok bagaimana institusi masjid itu telah diperkecilkan. Manfaatnya oleh masyarakat kita, masjid hanya tempat sembahyang, masjid hanya tempat sembahyang, masjid hanya tempat untuk solat jenazah, masjid hanya tempat untuk untuk solat Jumaat, masjid hanyalah tempat untuk orang-orang yang telah pencet, telah berumur. Dan kita lihat bagaimana masjid ini pada zaman Nabi SAW yang merupakan pusat ataupun kita kata tempat pengurusan dan perjalanan dan pentadbiran negara pada zaman Rasulullah SAW. Dan apa salahnya kita kalau kita mengambil ruh hijrah, kita bina semula kefahaman melaksanakan ataupun membangunkan masjid ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, kita baca bab jihad, kita baca bab bagaimana Rasulullah SAW melakukan kalau kita bahasa kita suka nikah, Nabi SAW berlomba kuda daripada masjid ni ke masjid, daripada masjid ni ke masjid sana, semata-mata nak menghidupkan dan nak menunjukkan kepada kita bagaimana kegunaan masjid itu perlu diperluaskan. Kalau kita tengok di Amerika sebagai contoh, di Amerika dia buat masjid itu, dan di masjid itu lengkap dengan segala-galanya. Dia ada hostel, dia ada asrama. Orang nak duduk situ boleh, tapi wajib sembahyang Jumaat. Dan dia ada tempat-tempat gimnasium dia. Ada gym, ada tempat untuk bersukan, ada tempat tinggal, ada tempat, ada masjid, ada bagaimana tempat belajar. Disitulah markas ataupun pusat yang boleh kita melihat bagaimana satu daya tarikan yang sangat baik. Dan inilah yang kalau kita tengok bagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW, yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah ini, sepatutnya menjadi suatu ikutan kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana bukan sahaja kejayaan hijrah itu. Kejayaan hijrah itu bukan sahaja pada sudut kejayaan berjaya Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tetapi kita melihat bagaimana perkara yang lebih jauh daripada itu, iaitu bagaimana
yang kalau kita sebut tadi, kejayaan Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah itu ialah dari sudut kalau kita tengok, walaupun lari sikit daripada daripada soalan tadi, saya nak eret sikit bagaimana kejayaan Nabi SAW menyusun strategi yang perlu dilihat oleh kita dari sudut sebagai manusia yang menjalankan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita masih ingat bagaimana berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj daripada Mekah ke Palestin naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum daripada berlaku hijrah, sebelum daripada berlaku hijrah, berlakunya Isra dan Mi'raj. Kalau kita ikut kepala kita, apa yang Allah Ta'ala dah atur semula buruk, Nabi boleh hijrah direct, senang, tak payah sakit-sakit kepala manusia, bersembunyi di gua dan seumpama. Dan di sinilah kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di antara lain menyebut secara umumnya, inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ya Allah Taala sebut sesungguhnya Allah Taala sangat kasih kepada manusia itu, kepada orang-orang yang beriman, yang berjuang meninggikan kalimah Allah dalam saf yang tersusun rapi, dalam satu organisasi yang tersusun rapi, ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah pekerjaan dan perjuangan mereka itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang tersusun rapi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara pendidikan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditinggal oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui peristiwa hijrah, berpindahnya Nabi daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Terlalu banyak contoh-contoh yang telah disebut oleh Al-Fadhil panel kita tadi, Datuk Ustaz Nizawi tadi, bagaimana keadaan dan suasana hijrah ini sepatutnya kita tengok dan kita lihat, bukan sahaja bagaimana Nabi SAW membina masjid yang pertama itu, tetapi kita lihat bagaimana perkara-perkara yang telah diasaskan oleh Nabi SAW ialah di antaranya al-mu'akhah. Al-mu'akhah ialah persaudaraan atau mempersaudarakan di antara golongan muhajirin dan golongan ansar. Golongan muhajirin dan golongan ansar yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, bagaimana golongan muhajirin yang datang daripada Mekah ini, yang datang selas pinggang, yang datang selas pinggang, yang meninggalkan segala-galanya di Mekah Al-Mukarramah, dan kita melihat bagaimana pengorbanan ini yang telah dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum di dalam peristiwa hijrah ini, yang kita melihat bukan sahaja batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang hebat, tetapi kita melihat bagaimana batang tubuh para sahabat yang menjadi pengikut, yang menjadi jailul awal, khairul qurun qarni, ataupun jail yang pertama, kurung yang pertama yang hebat ini, yang telah menyebabkan Islam itu sampai kepada kita. Di antara yang disebut, yang saya rasa nak kait juga sikit, walaupun
lari sikit daripada soalan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi yang meninggalkan seluruh harta benda dia di Mekah Al-Mukarramah dan apabila sampai ke Madinah Al-Munawwarah yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib kerana meninggalkan segala harta bendanya semata-mata kerana memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana kejayaan Islam itu, kejayaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kita lihat walaupun pada pembinaan masjid yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan Islam pada ketika itu, tetapi ianya telah menjadi kaku di zaman kita. Masjid tak ada orang. Orang muda tak pergi ke masjid. Kalau kita nak libatkan pentarbihan anak-anak, saya teringat kepada pengalaman duduk di negara barat. Di negara ataupun di Australia, sempat juga duduk sekejap. Dah lama 7 tahun untuk di Australia. Tengok dan sentiasa perhati sama orang-orang Yahudi. Saya kebetulan duduk dalam 2 tahun di kawasan dipanggil Dainela. Dainela ni kawasan penempatan Yahudi pada asal. Di penempatan itu Yahudi mempunyai, tak salah ingat, 2 tempat ibadat di Australia. Dan apabila budak ini besar, umur melepasi 20, mereka akan dihantar balik ke Israel untuk duduk di Israel setahun, untuk menjiwai dan merasai sebagai anak jati Israel. Tarbiyah, tarbiyah Yahudi. Dan kalau hari Sabtu, kita Jumaat orang Islam, hari Sabtu orang Yahudi, hari Ahad orang Kristian. Jadi kita boleh tengok. Hari Jumaat kita pakai ke masjid. Hari Sabtu kita tengok orang Yahudi pergi ke temple dia, ke gereja, ke rumah ibadat mereka, dalam keadaan berjalan kaki, tak bawa kereta. Pergi jalan kaki, bawa seluruh anak yang dia ada. Bawa eget lah. Tak belakang lah, gendong lah. Apa benda yang nak tunjuk? Yang pertama nak tunjuk syiar dia. Yang kedua dia nak tunjuk kepada masyarakat bahawa aku didik anak aku sejak daripada kecil. Tetapi kita balik semula ke kita. Nabi tunjuk contoh bina masjid. Nabi tunjuk contoh bagaimana Islam boleh bangun dengan masjid. Tetapi di mana institusi masjid sekarang? Apakah kita pergi masjid kita bawa anak kita? Tak bawa. Mandi budak-budak bising ke belakang. Tak sodok, tak semari yang masjid budak-budak bising. Budak-budak tak boleh mari masjid. Bila marah kalau bawa budak-budak. Ayah budak marah ke anak dia macam marah ke dia tak? Jadi akhirnya siapa yang akan sampai di masjid? Orang tua, orang pecek. Ada pun budak-budak muda, orang muda, kanak-kanak tidak akan sampai ke masjid. Kerana dihalau, dihambat oleh pihak pengurusan masjid sebab bising, sebab buat kaunter masjid. Bagaimana kita melihat perkara ini dengan mata hati orang yang mengaku beragama Islam? Kita melihat perkara ini perlu dibaiki dari semasa ke semasa. Kita memang senang nak bawa diri kita untuk menghadap Allah. Balik petang-petang, sibuk-sibuk balik kebun, mandi-mandi ke ada pergi masjid. Tinggal
anak-anak di rumah. Tanya mak di mana anak-anak? Tahu budak-budak main bola anak adik lagi tu. Nak pergi dulu masjid. Ini cakap ayah. Tak. Esok gitu juga, lusa gitu juga. Akhirnya ayah Allahu Akbar, anak duk negak halang. Negak bawa motor jalan. Merempih di atas jalan. Ini akibat. Nak bawa awak tak terbawa sebab orang masjid marah. Nak bawa besar sikit, masing-masing sudah mula pada lari. Dihidangkan dengan televisyen. Garik je tengok TV. Kalau dulu cerita Doraemon, budak-budak suka sangat Doraemon. Ayah ajak ke masjid, isu kita dengar hambuk. Sebab apa? Sebab sayang ke kantong dapat habis. Jadi suasana yang kita lihat ini suatu perkara yang perlu kita perbaiki. Untuk manusia itu menjadi manusia yang lebih hampir kepada Allah, bermula daripada umurnya yang lebih awal. Bagaimana perkara ini boleh dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat bagaimana dalam banyak hadis-hadis Nabi yang menyebut, dan bagaimana Rasulullah kalau dia dengar anak menangis, dengar dia sembahyang, dia akan mempercepatkan sembahyang. Maknanya apa? Maknanya zaman Rasulullah orang bawa anak. Bagaimana Rasulullah sembahyang? Para sahabat memilih Nabi SAW sujud lambat bangun. Masing-masing tanya, apa yang Rasulullah lambat bangun? Rupanya cucu Nabi, bila Nabi sujudnya naik atas kok duduk. Nabi dah bangun sujud sehinggalah cucu dia lari. Bagaimana keadaan ini berlaku? Suasana yang patut kita perhidupkan balik dalam suasana kehidupan kita umat Islam ini untuk pendidikan anak-anak yang lebih hampir kepada apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja kita nampak buat masjid. Kalau sekarang ni buat masjid UMNO lah. Yang buat masjid kerajaan lah, yang buat masjid besar. Siapa kita nak pergi masjid pun mikir masjid mana dekat, tandah dia dengan tempat sembahyang. Kalau masjid tandah dia jauh dengan tempat sembahyang, kita malas singgah awal, tak payah. Besar dah. Dia bukan syiar Islam, tetapi dia hanya tunggu Islam. Masjid jadi gitu, tak jadi suatu institusi yang baik yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Saya cukup saya itulah yang dapat saya sebut tentang pembinaan masjid yang disebut oleh Tuan Madani. Wallahu a'lam. Kasih pada Al-Fadhil yang Muhammad Ustaz Hilmi. Tuan-tuan, kita ada masa yang sangat terbatas. Cuba kita tumpukan soalan yang terakhir untuk yang berbahagia Datuk Ustaz ni kita ni. Dan merasa ini di antara kesimpulan yang sangat penting untuk kita lihat proses hijrah ini, iaitulah dengan wujudnya sebuah negara yang bertunjangkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam itulah yang berbahagia Datuk Ustaz. Hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah untuk membina sebuah tamadun, satu kerja yang bukan mudah, yang perlu kepada kesabaran, yang perlu kepada pengembalian tenaga untuk mewujudkan negara ini. Kalau boleh Datuk Ustaz Nizawawi berkongsi dengan kita, cara mana kita nak wujudkan sebuah negara seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah Al-Munawwarah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi al-mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Fadil pengurusi, Fadil yang berhormat rakan panel,
hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang saya sebut di dalam pusingan yang pertama, bahawa mewujudkan sebuah negara Islam ataupun Daulatul Islamiyah merupakan satu perkara yang sangat-sangat mustahil di dalam agama Islam. Kewujudan negara Islam yang dibina oleh Rasulullah, yang disusun atur oleh Rasulullah di zaman itu adalah melalui hijrah. Ini negara Islam yang pertama yang dibina oleh Rasulullah di Madinatul Munawwarah melalui jalan hijrah. Selepas daripada 8 tahun Rasulullah bertapak di Madinah, Allah Subhanahu wa ta'ala minta kepada Rasulullah supaya menyempurnakan ibadat umrah. Pergi akhir tahun 7 Hijriah di Haram, tak dibenarkan masuk pada tahun itu, tetapi melalui rundingan dibenarkan fi amil muqbil, tahun hadapan, tahun yang ke-8 Hijriah, Rasulullah pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk menyempurnakan ibadah Umratul Qadha. Tiba-tiba sampai di Madinah berlaku Fathu Makkah. Yang perlu kita belajar bahawa pembentukan negara Islam di Makkah Al-Mukarramah, cara dia berbeza dengan Madinatul Munawwarah. Madinah dengan cara hijrah, Makkah Al-Mukarramah dengan cara, mungkin kita boleh sebut dengan cara Umratul Qadha ataupun dengan cara Fathu Makkah. Tapi kejayaan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suasana yang sangat-sangat unik. Pokoknya wujud negara Islam di Makkah Al-Mukarramah yang diulas oleh para alim ulama melalui ibadat haji, melalui ibadat umrah ini, bukan saja isu tawaf dan sa'i, tetapi isu di sana isu pembentukan sebuah negara Islam, sebuah daulah Islamiyah. Ini zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar. Apabila Sayyidina Umar melepasi zaman Sayyidina Abu Bakar, di mana polisi pemerintahan negara di zaman Sayyidina Abu Bakar adalah menguatkan ekonomi umat Islam. Dijananya ekonomi, disusunnya ekonomi, sehingga ekonomi menjadi teguh. Zaman Sayyidina Umar, apabila Sayyidina Umar melihat ekonomi sudah teguh, polisi yang diambil oleh Sayyidina Umar iaitulah Futuhat Islamiyah. Di zaman Sayyidina Umar ada dua keadaan. Ada negara yang dibuka oleh Sayyidina Umar melalui peperangan, dan banyak negara yang dibuka oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dengan pembukaan ataupun strategi yang disusun dengan baik, yang menyebabkan berlakunya Futuhat Islamiyah. Dibuka satu negara demi satu negara melalui jalan rundingan, melalui jalan damai dan berbagai-bagai cara pendekatan yang diambil oleh Sayyidina Umar. Menunjukkan kepada kita jalan untuk kita tegakkan Islam ini berbagai-bagai cara, dan Allah tidak pernah menetap satu cara di dalam Al-Quran, tidak. Rasulullah tidak pernah menyebut satu cara saja kita nak wujudkan negara Islam, tidak. Bahkan mana-mana cara, sekiranya kita fikir ia sangat rasional, sesuai untuk zaman kita, maka kita boleh pilih jalan ini. Di Malaysia, kita memilih jalan demokrasi berparlimen. Kita memilih jalan ini kerana jalan ini kita anggap lebih selamat, lebih baik, dan kita dapat menyampaikan Islam ini dalam keadaan yang terbaik. Kita pilih sistem demokrasi berparlimen.
Begitu juga negara-negara lain, dia pilih cara sesuai dengan negara mereka. Kita tegakkan negara Islam, alhamdulillah, melalui sistem demokrasi berparlimen. Islam bertapak begitu lama di negeri Kelantan. Negeri Terengganu pernah bertapak, menunjukkan kepada kita bahawa jalan ini adalah jalan yang sangat baik, yang boleh kita gunakan. Walaupun demokrasi dalam negara kita ini berat sebelah. Kalau main bola padang sakit sebelah. Musuh kita duduk atas, kita duduk bawah. Dia tak kena bola, bola glosor. Kita sepak naik turun lagi. Tapi ada kalanya kita sepak masuk gol juga. Kita gunakan sistem ini, memberi gambaran kepada kita bahawa yang tidak menjadi khilaf, iaitulah kewajipan menegakkan sebuah negara Islam. Adapun cara mana kita nak tegakkan sebuah negara Islam, itu terpulang kepada ijtihad yang akan dikeluarkan oleh gerakan Islam, oleh kepimpinan di dalam perjuangan Islam. Ini adalah satu perkara yang kita perlu belajar daripada hijrah Nabi SAW. Sebab itu, sebagaimana yang saya tekankan, wujudnya negara Islam ini satu benda yang sangat mustahil. Bila Rasulullah SAW berjaya mendirikan masjid, sebagaimana yang berhormat Ali Panel sebut tadi, didirikan masjid di Madinah Al-Munawwarah, kemudian dipersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar, kemudian Allah memerintah supaya Rasulullah mengisytiharkan piagam Madinah. Masjid didirikan, bukan satu isu, bukan masalah nak sembahyang di mana. Dirikan masjid, ada benda tersurat dan ada perkara yang tersirat. Yang tersirat, masjid adalah strategi politik. Sebab itu Rasulullah bila buat masjid, selain daripada Rasulullah sembahyang, Rasulullah tengok reaksi penduduk di Madinah Al-Munawwarah yang sangat kejam, yang sangat liar. Tapi Rasulullah berjaya menarik perhatian masyarakat. Sebab itu Allah minta mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar selepas daripada itu. Kerana persaudaraan adalah perkara yang menyangga arus. Zaman itu orang sabsir yang dijual, kaki berat, kaki balok, kaki bunuh orang yang dihormati, yang disegani. Orang yang nak berbaik, nak berdamai, ini orang kalah. Rasulullah buat amalan ini, persaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Rasulullah berjaya. Masyarakat bagi respek yang sangat tinggi kepada Rasulullah. Di tengah-tengah situasi ini, Rasulullah ambil line politik yang bijak. Rasulullah mengisytiharkan piagam Madinah. Orang tengah bagi perhatian, apa benda yang Muhammad buat? Rasulullah isytihar piagam Madinah. Dalam keadaan Rasulullah isytihar, Rasulullah yakin dengan Allah. In tansurullah yansurkum. Bila Rasulullah tolong Allah, Allah akan menolong. Di isytihar piagam Madinah, perlu kita ingat, bumi Madinah Al-Munawwarah yang kacau bilau tiba-tiba berhenti. Madinah bertukar sebagaimana yang Allah sebut kepada Bani Israel, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bumi yang aman damai, yang ada di dalamnya keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, cuba kita nilai, Rasulullah tidak ada polis, tidak ada tentera, tidak ada penjara. Ayat-ayat hukum tidak diturunkan lagi oleh Allah. Ayat mencuri, ayat merokok, ayat zina, ayat penyalahgunaan kuasa tak turun lagi di Madinah. Tiba-tiba orang berhenti daripada mencuri. Apa cerita? Apa cerita? Ini nasrun min Allah. Sebab itu para alim ulama gerakan dia sebut, negara Islam ada dua kekuatan. Negara bukan Islam, dia ada satu kekuatan. Amerika, Britain, dia ada satu kekuatan, iaitu penguatkuasaan undang-undang. Orang mencuri, hukum dia begini.
Orang salah guna kuasa, hukum dia begini. Orang menipu di penjara sekian lama. Orang takut, orang tak buat. Sejauh mana tak buat, itu cerita. Islam ada dua. Yang pertama, Islam ada penguatkuasaan sebagaimana negara lain. Orang mencuri ada hukum dia dalam Quran. Orang berzina ada hukum dia dalam Quran. Minum arak ada hukum dia. Penyalahgunaan kuasa ada hukum dia. Islam ada dua kekuatan. Kekuatan yang kedua iaitulah nasrun minallah. Ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Rasulullah mengisytiharkan Madinah, mahma ikhtalaftum fihi min syai' famaradduhu ila Allah wa rasulih. Mana-mana perselisihan yang berlaku di Madinah, undang-undang paling tinggi adalah Al-Quranul Karim dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila diisytiharkan piagam Madinah, Madinah jadi negara Islam. Orang berhenti daripada merampok. Masyarakat berhenti daripada berperang. Golongan wanita mula dihormati, kanak-kanak tidak lagi dibunuh, kanak-kanak perempuan tak lagi dibunuh, dihormati. Mengapa? Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah buka kota suci Mekah yang kita kena ingat. Buka Mekah Al-Mukarramah. Mekah ini bumi yang syarat dengan jenayah. Golongan bangsawan, hartawan yang berpangkat, mereka boleh buat apa saja. Tidak ada undang-undang bagi mereka. Dia boleh bunuh siapa yang dia nak bunuh. Dia boleh isytihar orang miskin jadi hamba abdi. Dia boleh buat semua. Kecurian, zina jadi benda biasa. Minum arak jadi minuman biasa. Bila Rasulullah masuk Mekah, Rasulullah mengisytiharkan balik piagam Madinah ini. Diisytiharkan di Mekah. Tiba-tiba jenayah di Mekah menjunam turun. Indeks jenayah yang kita panggil dengan istilah moden. Indeks jenayah menjunam turun. Sebab apa dia turun? Di samping Islam ada penguatkuasaan, Islam ada nasrun minallah. Begitu juga zaman Sayyidina Umar, kita baca dalam sejarah. Sayyidina Umar dia buka satu negara demi satu negara. Bila dibuka, diisytiharkan undang-undang paling tinggi, Quran dan hadis. Negara tersebut jenayah dia menjunam turun. Para hadirin sekalian, cuba kita tengok zaman kita. Saya, YB Ustaz Hilmi, kita pergi ziarah Brunei Darussalam. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Brunei mengisytiharkan bahawa Brunei akan melaksanakan syariat Islam, dilaksanakan termasuk hudud, qisas, ta'zir dan juga diyas. Isytihar. Belum laksanakan lagi. Brunei diambil 3 pendekatan, 3 step. Baru isytihar, step pertama tak buat lagi. Jenayah di Brunei menjunam tu. Sebab apa? Dia ada nasrun minallah. Sudah ni negara miskin. Tabiat negara miskin ni kecurian dia sangat tinggi. Sangat tinggi. Tapi Sudan melaksanakan syariat Allah. Amerika kepung dia jahat. Laknatullah. Amerika dengan Yahudi, laknatullah. Diganggunya ekonomi Sudan. Sudan walaupun dia ada minyak, diganggu sampai hari ini tak boleh nak keluarkan minyak. Miskin. Sehingga rakyat di Sudan ini mula mereka berebut makan dalam tong sampah dengan anjing, dengan binatang. Sudan melaksanakan syariat Allah yang sepatutnya rakyat Sudan ini banyak yang mencuri, banyak berlaku jenayah. Allah Subhanahu wa taala jaga Sudan. Di Sudan tak berlaku kecurian, kecuali dalam tempoh yang panjang 2-3 bulan dengar sekali. 2-3 bulan dengar sekali. Negara kita yang dibangga-banggakan, negara yang kaya itu, negara yang kaya ini, kita aman damai, rezeki melempah depan rumah, mengetuk pintu-pintu. Kata seorang hamba Allah tu, tak ingat nama apa, bibi mulut merah.
belanjawan, dia sebut rahmatnya mari duduk depan tangga, rezeki mari depan tangga, ketuk pintu. Allahu Akbar. Dia bahagia GST tutup pintu. Tengok dalam negara kita, dalam masa satu hari, entah berapa ribu kecurian. Sudah tidak ada kecurian. Dia miskin. Hadirin sekalian, saya buat juga masjid sebagaimana Ustaz Kamarul Zaman. Buat masjid. Pasang wayar ni. Tinggal bangun ni. Nyecuri di budak-budak. Allahu Akbar. Sakit hati. Saya 2-3 malam tunggu dengan senapa. Nasib baik dia tahu lagi. Kalau tidak cabut tu. Saya tengok, tak kira dah. Masjid dia curi. Di Kuala Sud, pasang kipah, masjid baru, pasang kipah penuh. Malam kadang bersih, habis licin. Sapu cuci. Kita tengok dalam YouTube, curi dalam tabur masjid. Curi. Enjin kapal terbang boleh hilang negara kita. Dalam kem, hilang enjin kapal terbang, tak boleh kesal siapa yang ambil. Kalau dalam kem, tentera tak selamat, tempat lain lebih tak selamat. Pakat kodam, mesin ATM berjuta-juta. Sudah negara miskin, alhamdulillah rakyat dia tak mencuri. Sebab apa? Islam ada dua kekuatan. Selain daripada kekuatan undang-undang, Islam ada nasrul minallah. Sebab itu ibu bapa sekalian, kita tidak ada pilihan. Malam ni kalau kita hadir, muslimin hadir dengan muslimah isteri dia, bawa isteri mari, kita akan bimbang. Apa akan jadi rumah kita? Apa akan jadi dengan rumah kita kalau kita tinggal kosong? Sebab tu Ustaz Kamarul Zaman dia mudah dicari dua orang jaga rumah. Mari seorang, ada seorang lagi. Kecurian. Tak selamat kita. Ustaz Ilmi dia seorang tak selamat. Dunia sekarang kita tengok, Amerika syarikat cuba elektrik dia mati. Washington DC mati 5 minit cukup. Britain kalau mati 5 minit elektrik cukup. Berlamuk-lamuk jenayah. Sebab apa? Tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada pilihan dalam negara kita. Kalau kita nak jadi aman, kita kena pilih Islam. Wujudkan Malaysia sebuah negara Islam. Kita bekerja bersungguh-sungguh dengan pendekatan yang diambil oleh para alim ulama kita. Sistem demokrasi berparlimen. Kita berjuang bersungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh. Allah akan bagi kemenangan. Kita wujudkan negara Islam. InsyaAllah negara kita akan jadi aman. Allah akan menyempurnakan janji dia sebagaimana Allah janji dalam Al-Quran. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bumi yang baik yang ada di dalamnya keampunan daripada Allah. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk di bumi beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi keamanan untuk mereka. Allah akan buka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Sekiranya manusia tolak syariat Allah, dustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menarik keamanan daripada bumi. Allah sebut, Dia akan tarik keamanan daripada bumi. Allah tarik di Amerika, Allah tarik di Britain, Allah tarik di Malaysia, Allah tarik mana-mana negara yang tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mekah bila orang azan, kedamah katut dengan kain selimut. Tutup dengan kain selimut. Tempat kita jangan kedamah, kedah dua kain tudung je. Kalau tutup dengan kain selimut bakal niat sedekah. Tak aman. Ini mustahak kita balik kepada agama.
Kita wujudkan negara Islam, insya-Allah wujudkan negara Islam, semua orang untung. Orang Islam untung, orang bukan Islam untung, segala-galanya untung. Siapa saja akan memperolehi keuntungan dan keamanan di dalam negara Islam. Dan inilah yang kita perjuangkan siang, malam, pagi dan petang. Inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah, dan inilah yang menyebabkan Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bukan isu sembahyang, bukan isu puasa, bukan isu ibadat lain, tapi isunya untuk mewujudkan sebuah negara Islam yang berdaulat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itulah round yang kedua ini. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Din Zawawi di atas kupasan yang sangat bernas. Dua-dua ahli panel kita pada malam ini mengupas tajuk forum kita pada malam ini dengan banyak bahan-bahan ilmiah yang rasakan tidak pernah kenyang bila kita dengar. Jadi yang forum ni episod yang kedua kita pada malam ini nak melabuhkan tirai. Saya tengok muslimin muslimah agak letih berapa ni. Letih dah episod pertama tadi nak faham masalah satu. Lepas tu episod hari ni pula, tapi memang kita rasa tak puas hati lagi sebenarnya. Pasal memang dah Al-Quran ni di antara sifatnya la yakhlaq min kathratir rad. Quran ini walaupun banyak mana kita baca ulang pun dia tak rasa jemu. Tak rasa jemu. Kalau rasa jemu memang kita yang bermasalah, bukan Quran masalah. Baca juga majlis ilmu. Kalau majlis ilmu tu ada, kalau kita rasa jemu dah, maka confirm bukan majlis ilmu tu yang bermasalah, yang masalah tu kita. Jadi tengok pada sahabat-sahabat muslim-muslimat dapat air macam tu. Jadi malam ni kita berlabuh sini. Sebelum berlabuh tu kita minta izin untuk kita ambil tabarruk, dipanggil ambil tabarruk. Kalau sekiranya sahabat-sahabat ambil tabarruk dengan Rasulullah, Khalid bin Al-Walid diambil rambut Nabi, dia letaklah serban dia. Setiap kali dia pergi perang, dia bawa serban tu, hot dalam serban tu ada rambut Nabi, diambil berkat Nabi. Sampai dekat satu hari dia perang tu, orang ketok dia sentuh belah serban dia, jatuh. Sampai dekat Khalid ni, dia cari mana serban aku, mana serban aku, tak cari musuh lalu. Sahabat tengok pelik mu ni Khalid, orang ada jumpa ke musuh, mu dah jumpa ke serban. Rupa-rupanya terbongkar rahsia. Setiap kali dia pergi perang, dia pegang serban, pakai serban dalam tu ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Tabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita malam ni nak ambil peluang SU setiausaha majlis syura ni bukan mudah nak mereka begitu ni. Dia kira mujur lah ni. Kita ambil tabarruk ulama kita ni, dan kita mempersilakan mudir madrasah bersama dengan Encik Yusof dulu. Encik Yusof wakil daripada di syarikat yang mengusahakan delima dan juga madu asli. InsyaAllah kita melangkah selangkah ke hadapan madrasah kita ini. Kita berani untuk menceburkan sedikit. Kalau minta derma semua nak jadi orang madu. Jadi kalau kita derma ke macam-macam, tengok masa cat tu dah dia. Semua tu. Jadi kita ambil mana kita nak pergi kari, kita duk survey, tengok di antara benda yang boleh kita untuk mendatangkan income kepada madrasah kita, insya-Allah. Jadi antaranya kita ambil peluang untuk jual madu, insya-Allah. Madu ni confirm daripada madu yang asli, kerana dia ada lab dia sendiri untuk kaji madu ni. Dan seterusnya insya-Allah yang akan datang kita akan jadi juga jual produk Habbatus Sauda, makanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua tu dulu kita sasar insya-Allah untuk tahun 2016 insya-Allah. Jadi kita persilakan dulu mudir mengiringi Yusuf, Tuan Haji Yusuf. Daripada Yusuf terima, dan juga kita mempersilakan Al-Fadhil yang berhormat
Ustaz Hilmi kita mengirimi Fadil Datuk Ustaz Nizawawi untuk buat gimmick perasmian jualan produk madu untuk Madrasah Al-Azhar. Dipersilakan. Datuk Ustaz Nizawawi untuk memotong ribon tanda perasmian untuk jualan madu Madrasah Al-Azhar, insya-Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Ustaz Nizawawi bin Saleh di atas perasmian sebentar tadi. Dan seterusnya dipersilakan Mudir Madrasah terus untuk menyampaikan sedikit sumbangan kepada ahli panel kita pada malam ini, khususnya tanda ingatan lah, maknanya di nak minta lagi yang itulah. Terima kasih dah berhati, kalau boleh nak minta lagi. Persilakan yang pertamanya ahli panel, yang pertama Datuk Ustaz Nizawawi bin Saleh untuk menerima sedikit cenderung hati lah, yang tak seberapa. Terima kasih, jazakallah. Seterusnya persilakan kepada Yang Berhormat Ustaz Hilmi bin Datuk Ajarul. Silakan. Alhamdulillah. Jadi dengan itu berakhirlah sudah, berlabuhlah sudah forum kita pada malam ini. Jadi kami daripada warga Madrasah Al-Azhar mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan bersama kita pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah la'allakum ma'jurin ajarkumullahu jami'an. Mudah-mudahan walaupun jauh datang ke tempat yang habis suk kampung ni, mudah-mudahan insya-Allah setiap langkahan, setiap minyak yang dibelanjakan itu akan dibayar cash oleh Allah di dunia lagi, insya-Allah. Apatah lagi di hari akhirat, pastinya modal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa cukup. Setelah itu kasih banyak kepada ahli panel, terutamanya Datuk Ustaz Nizawawi yang jauh daripada Mesir datang. Begitu juga dengan YB Ustaz Hilmi. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa sallallahu al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu permintaan, kalau kita takbir sekali biar kita hamba habis hatu-hatu apa serba hak syaitan hak ada sekiwan. Mudah-mudahan insya-Allah masuk malaikat, insya-Allah. Kita habis kuat. Bangun sekali kita takbir, takbir.